pengertian ni, kalau apa maksud pengertian akidah ahli sunnah wal jamaah? Kat situ dia ada 3 perkataan tau. Ahli satu, sunnah satu, jamaah satu. Dia ada 3 perkataan. Ahli, sunnah wal jamaah. Dia ada 3 perkataan. Mereka ni dinamakan jamaah. Jamaah ni maksudnya kumpulan. Kan kita kata solat berjemaah. Berkumpulan. Jadi berkumpulan, satu kumpulan yang bersatu, yang berjihad nak buat amar ma'ruf. Amar ma'ruf ni maknanya ialah melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah dan menentang perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah ni maksudnya perkara yang Nabi tak buat, kemudian diada-adakan. Contoh, macam kita tengok dekat video tadi. Nabi tak suruh pun. Bila cucu Rasulullah wafat, cucu Rasulullah kena bunuh tau dekat satu tempat dekat Iraq. Jadi Nabi tak suruh pun masyarakat tu, orang Islam ni disuruh macam, kalau tarikh yang cucu Nabi wafat tu, masing-masing ambil lah pisau, ketuk lah badan, tanda sedih. Nabi tak suruh. Tapi mereka buat. Itu namanya bid'ah. Yang dia menentang. So, dekat sini, ini Ustaz dah ringkaskan dia. Ahli sunnah wal jamaah ni, dia berpegang teguh. Berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah yang belajar daripada sahabat, tabi'in, tabi'in. Untuk perkara 3 benda tu. Akidah, syariat, akhlak. Akidah, ikut akidah yang Nabi ajar. Syariat pun sama, akhlak pun sama. Maka bila kita ikut fahaman ini, maka dinamakanlah dia ahli sunnah wal jamaah. Macam kita sekarang ni lah. Ahli sunnah wal jamaah. Okey, so untuk sampai kat sini, awak jelas tak? Kalau awak jelas, awak tekankan high five. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Dia ada 3. Okey, dia ada 3 item tu ya. Ahli sunnah wal jamaah. Okey, dia ada nama lain. Okey, nama lain dia. Okey, cuba bacakan Nur Damia. Apa nama lain dia, Damia? As-Sunnah, Okay. Al-Jamaah, As-Suluk, As-Soleh, Salaful Soleh, Al-Hadis. Salafus Soleh, Ahlul Hadis. Ahli Hadis. Ahlul Hadis. Okey. Jadi 4 benda ni soal 4 benda ni soalan dia suka tanyalah. Soalan dia suka tanya, dia akan tanya apakah nama lain ahli sunnah wal jamaah. Jadi nama lain dia senang je. As-Sunnah, Al-Jamaah, As-Salafus Soleh. Salafus Soleh ni maksudnya salaf ni orang yang mengikut cara para sahabat. Dan Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Ada 4 nama lain dia. Ada 4 nama lain dia. Okey, macam mana golongan ahli sunnah wal jamaah ni boleh bermula ya? Okey. Ahli sunnah wal jamaah ni dia popular di bawah 2 orang tau. Di bawah 2 orang orang kata tabi'in. Yang pertama nama dia Abu Hasan Al-Ash'ari. Nama orang ya, Abu Hasan Al-Ash'ari dekat Basrah. Satu lagi nama dia Abu Mansur Al-Maturidi. Dia ni dekat Samarqandi nama dia, nama tempat tu. Jadi ini adalah orang kata tokoh-tokoh utama yang menggerakkan ahli sunnah wal jamaah ni, grup ni. Sebab masa zaman mereka ni banyak fahaman-fahaman bid'ah. Bid'ah yang Ustaz sebut tadi itulah. Seperti awak kena ingat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Mereka ni menyimpang daripada apa yang Nabi ajarkan. Bila mereka menyimpang daripada apa yang Nabi ajarkan, maka tokoh-tokoh ni buat satu grup yang nak kena lawan grup-grup tadi ni supaya orang Islam ni tak tersesat. Sebab itulah diadakan ahli sunnah wal jamaah. Tu pengenalan dia tu. Okey ke ni? Boleh? Kalau boleh angguk sikit kepala. Boleh? Okey. Angguk sikit kepala kan.
Jangan anggukkan kamera pula. Okey, kita tengok seterusnya. Apa perbezaan? Okey, perbezaan dia. Okey, awak buka muka surat yang ke-218. Hari ni kita nak kelas kejap je. Lepas tu saya akan bagi masa awak untuk buat kerja lah kan. Okey. Apa perbezaan dia? Apa ahli sunnah wal jamaah ni? Apa beza dengan Mu'tazilah? Apa beza dengan Syiah, Qadariyah dan Jabariyah ni? Apa beza dia? Okey. So, kita nak tahu apa beza, kita tengok dulu ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita minta murid yang bernama Amal Farisha. Cuba bacakan. Ahli sunnah wal jamaah tu apa? Ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta As-Salafus Salih. Mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah apabila berlaku perselisihan. Mereka juga tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka tanpa mempunyai bukti yang sahih. Okey, sampai situ dulu. Terima kasih, Amal. Jadi, ahli sunnah tu apa kan? Aliran ahli sunnah ni. Ingat ya, ahli sunnah ni dia satu kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta Salafus Salih. Mesti kena ada perkataan Salafus Salih. Salafus Salih tu apa? Salafus Salih ni orang-orang yang terawal, sahabat Nabi, orang-orang tabi'in yang soleh-soleh. Kalau ada masalah, apa-apa masalah, mereka ni akan tengok dalam hadis, mereka akan tengok dalam Al-Quran. Dan orang-orang kumpulan ahli sunnah wal jamaah, dia tak akan senang-senang nak mengkafirkan orang. Dia tak akan senang-senang nak mengkafirkan orang. Okey, cuba Amal baca pula. Ahli sunnah wal jamaah ni, apa pandangan-pandangan dia? Yang pertama, bahawa Tuhan mempunyai sifat seperti yang maha melihat, yang maha mendengar dan sebagainya. Namun tidak sama seperti cara makhluk. Yang kedua, Al-Quran itu kalam Allah yang qadim dan bukan makhluk. Yang ketiga, orang mukmin dapat melihat Allah SWT pada hari akhirat. Okey, jadi inilah antara, dia banyak lagi. Antara pandangan ahli sunnah wal jamaah yang awak kena ingat bahawa Tuhan maknanya Allah, dia ada sifat seperti maha melihat, dia maha mendengar, tapi tak sama dengan cara makhluk. Cara makhluk maksudnya kalau kita melihat, mata kita macam ni lah. Tuhan melihat tapi tak melihat macam kita melihat. Contohlah kita dengan, Ustaz nak ambil haiwan apa ya? Okey, dengan burung hantu. Burung hantu melihat, kita pun melihat, tapi cara melihat burung hantu tak sama dengan cara kita melihat. Burung hantu kalau waktu malam, dia nampak satu benda tu, jelas kan? Daripada 3-4 kilometer dia boleh nampak dah. Tapi kita boleh nampak yang depan mata je. Jadi, makhluk dengan makhluk pun tak sama kan? Apatah lagi Tuhan. Jadi awak ingat yang pertama iaitu Tuhan, dia mempunyai sifat maha melihat, maha mendengar, tapi tak sama macam cara makhluk. Itu keyword dia. Itu keyword dia. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu kalamullah. Okey, apa maksud kalamullah? Alia Natasha tahu kalamullah tu apa? Tahu tak? Perintah Allah. Okey, Syazwan kata perintah Allah. Jawapan tu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kalam Allah tu bermakna kata-kata Allah. Maksudnya Al-Quran itu adalah kata-kata Allah yang qadim. Yang qadim maksudnya itu kata-kata Tuhan. Dia bukan makhluk, tapi dia adalah kata-kata Tuhan. Sebab tu nak baca Quran kena ada air wuduk, nak kena dalam keadaan suci, kita bawa dalam sembahyang, sebab dia kata-kata Tuhan. Dia qadim, dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Okey, kemudian yang ketiga, orang mukmin dapat melihat Allah pada hari akhirat nanti. Orang mukmin saja. Orang mukmin, orang fasik, orang kafir, dia tak akan dapat melihat Allah. Jadi ini adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Okay. Ahli sunnah wal jamaah ringkas dia, mereka ni mengikut pegangan Al-Quran, hadis. Lepas tu ini adalah kriteria dia.
Okay, apa soalan yang selalu tanya kat sini? Soalan exam yang selalu tanya. Dia akan tanya lebih kurang macam ni lah. Senaraikan dua pandangan ahli sunnah wal jamaah. Senaraikan dua pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah. So itu biasa yang ditanya lah, kebiasaan dia. Alright. Syazwan, bacakan yang Mu'tazilah, Syazwan. Yang Mu'tazilah. Yang 3 ni ke Ustaz? Yang nombor 2. Nombor 2. Mu'tazilah. Nampak tak? Satu fahaman yang berpegang kepada dasar kebebasan berfikir dan cuba melepaskan umat Islam dari tradisi keilmuan Islam. Pengasas mazhab ini bernama Wasil bin Atha, 80 hingga 180 Hijrah, yang pernah berguru dengan apa ni Ustaz? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, 23 hingga 110 Hijrah, sebelum Wasil bin Atha meninggalkan gurunya kerana tidak sefahaman dengan gurunya. Okey, sampai situ dulu Wan. Nanti Syazwan sambung lagi bawah nanti Okey. Okey, awak dengar ni baik-baik Okey, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia adalah satu aliran, dia suruh kita ni orang panggil apa berfikir secara bebas. Bebas berfikir. Suka hatilah maksudnya macam tu. Nama pengasas dia Wasil bin Atha. Nama pengasas dia Wasil. Nama bapa dia Atha. 80 tu maknanya dia punya birthday dia. Dia lahir 80 Hijrah. Dia meninggal 180 Hijrah. Awak rasa berapa umur dia masa dia meninggal? Berapa umur dia? Berapa 100? umur? 100 tahun. Panjang umur Wasil ni. 100 tahun Tuan Dr. Mahathir sekarang ni 96. Dia Wasil bin Atha 100 tahun yang pernah berguru. Guru dia Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni dia berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Guru dia lahir 23 Hijrah. Dia wafat 110 Hijrah. 23 Hijrah pula Okey. Jadi Hasan Al-Basri ni dia ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Murid dia bernama Wasil. Wasil ni dia ada bergaduh tau dengan guru dia ni. Dia bergaduh, dia tak bersependapat dengan guru dia. Dia tak bersependapat dengan guru dia tentang Al-Quran. Wasil kata Al-Quran itu makhluk. Kata guru dia, yang kita belajar kan, Al-Quran itu qadim. Kata Tuhan. Bila dia bergaduh dengan guru dia, jadi Atha ni tak pergi kelas. Dia tak pergi kelas guru dia. Dia duduk seorang-seorang. Dia dulu belajar kat masjid tau. Jadi, Wasil ni dia duduk kat tempat lain. Seorang-seorang dia duduk tempat lain. Bila duduk kat tempat lain, dalam bahasa Arab namanya i'tazala. Kata Hasan Al-Basri, Wasil tu dia dah mengasingkan diri dah. Jadi bila dah mengasingkan diri, i'tazala. Lepas tu ada pula orang pergi belajar pula dengan Wasil tu. Bila dia pergi belajar dah jadi ramai. Bila dah ramai, maka tak panggil i'tazala dah. Dia panggil Mu'tazilah. Golongan-golongan yang mengasingkan diri tu. Asalnya yang itu je. Okay, yang itu boleh faham tak cerita tu? Dia bergaduh dengan guru dia tu. Jadi, Mu'tazilah ni, apa pandangan dia? Okey, sambung Syazwan. Apa pandangan dia? Orang yang berdosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua? Penolakan mukjizat hissiyah fizikal para nabi. Yang ketiga, Al-Quran itu makhluk. Okey, terima kasih. Sama. Jadi, kalau tengok kat situ, nampak yang nombor 3 tu lah yang menyebabkan dia bergaduh dengan guru dia tu. Yang dia terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Okey, dia kata apa? Dia kata, kalau orang buat dosa besar, walaupun dia tu bertaubat, dia tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang berdosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan ada pintu taubat tau. Maksudnya dia menyalahi sunnah Nabi.
Kemudian dia menolak mukjizat hissiyah, fizikal para nabi. Yang mana para nabi ni orang kata apa? Mempunyai tubuh badan yang cantik, yang elok. Lepas tu ada kalau macam Nabi Musa ada mukjizat tongkat yang boleh bertukar menjadi ular. Dia semua ni dia tak percaya. Dia kata tak ada. Tapi dalam Quran ada. Itu yang dikatakan mereka ni sesat. Dia otak diorang ni main fikir je. Jadi yang ketiga yang tadi tu, Al-Quran itu makhluk. Jadi Mu'tazilah inilah dia. Pengasas dia, founder dia. Founder dia Wasil bin Atha. So sekarang ni Mu'tazilah ni kalau kat Malaysia dia tak berapa popular lah. Dan dia dululah, masa zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu, dia satu aliran yang sangat popular. Sekarang ni dah tak ada dah. Okay, so dua aliran ni sekarang ni okay ke? Boleh kan? Kalau boleh tu buat tanja good sikit tengok. Okay, Alhamdulillah. Alian Natasha kata good. Right, bagus. Okay, kita pergi. Qadariyah kita bagi Nik Amirul. Qadariyah ni apa pula Nik Amirul? Qadariyah, fahaman ayat muncul Di Basrah. Berikutan simbolnya perbincangan hebat orang Islam mengenai masalah qada dan qadar. Okey, sampai situ dulu Amirul. Okey. Qadariyah ni muncul dekat Basrah. Muncul kat Basrah. Basrah ni satu tempat lah. Dekat Basrah, dekat mana? Syria rasanya. Okey. Dia muncul ni sebab dia orang ni confused. Dia keliru tentang masalah qada dan qadar. Nama mazhab ni pun dia ambil daripada perkataan al-qadar tu. Qadar. Kerana mereka mengatakan yang segala yang manusia buat ni terjadi dengan kehendak Allah. Dia kata. Maksudnya dia tak faham konsep qada dan qadar. Maka Qadariyah ni dia kata tengok tu, dia kata apa yang pertama? Segala usaha dan perbuatan manusia itu terjadi dengan kehendak mereka sendiri. Maknanya Allah tak ada manusia ni maksudnya tak ada macam mana? Tak ada pilihan. Dia percaya yang Allah tidak menentukan apa-apa takdir untuk manusia. Maksudnya dia kata manusia ni buat apa-apa tu memang kehendak manusia sendiri. Kau nak pandai, kau pandai. Kau nak rajin, kau rajin. Macam tu dia kata. Kau berjaya, kau berjaya. Allah tak ada campur tangan. Allah tak menentukan. Macam tu dia kata. Lepas tu dia kata juga, mana ada titian sirat dia kata. Tak ada titian sirat, tak ada. Mizan timbang amal baik, amal buruk tak ada. Dia kata, syurga pun tak ada. Neraka pun tak ada. Dia kata, sekarang ni tak ada. Jadi, aliran dia orang ni, kalau orang yang tak belajar akidah, dia boleh jadi sesat. Sedangkan dalam hadis, Nabi cerita, Nabi pergi Isra' Mi'raj. Dan pun yang keempat, dia kata, ibadat ni yang ada ibadat fardu je dia kata. Ibadat sunat, puasa sunat, semayang sunat, semua tak ada. Jadi inilah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ni nak bagi ingat, nak bagi faham, dia kata manusia ni berlaku atas usaha manusia sendiri. Maksudnya tak payah doa-doa lah. Manusia nak buat, manusia buat. Manusia itu tak ada campur tangan Tuhan. Itu Qadariyah. Ada soalan? Kalau tak ada, awak tulis komen. Tak ada, kalau tak ada lah. Kalau ada, awak tanya je. Qadariyah. So, janganlah jadi Qadariyah. Jangan jadi Qadariyah. Okey. Lepas Qadariyah, kita tengok pula Jabariyah. Jabariyah ni apa pula kan? Okey, Jabariyah ni. Jabariyah ni muncul dekat Kufah. Okey. Muncul kat Kufah. Sekarang kita nak tengok siapa founder dia kan. Siapakah founder dia? Kita nak minta murid yang bernama
Syarifah Aina ada tak? Syarifah Aina. Mana Syarifah Aina? Ya. Okey. Kenapa tak buka kamera? Jabariyah Ustaz. Jabariah. Golongan ini muncul di Kufah pada zaman kerajaan Bani Umayyah yang diketuai oleh Jami bin Safwan yang berasal dari Khurasan. Nama Jabriyah diambil daripada perkataan Al-Jibri, artinya paksa. Apa pendapat mereka? Manusia tidak mempunyai apa-apa usaha atau ikhtiar dalam melakukan sesuatu perbuatan. Terus Allah terus. Apa SWT dengar? tidak boleh dilihat pada hari akhirat nanti. Syurga dan neraka tidak kekal kerana tiada sesuatu yang kekal selain Allah SWT. Menghukum kafir terhadap orang yang melakukan dosa besar. Manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Menafikan matahari, bulan dan bintang sebagai makhluk Allah SWT. Okey, terima kasih. Syarifah nak tanya, kenapa Syarifah tak buka kamera? Sebab pakai phone. Oh, pakai phone. Okey. Jabariyah muncul kat Kufah. Nama founder dia Jahmi bin Safwan. Bukan Syazwan Safwan. Berasal dari Khurasan. Khurasan ni satu nama tempat Dia berasal daripada perkataan Al-Jabaru. Bererti paksa. Al-Jabariyah ni dia kata manusia ni tak ada pilihan. Tak ada pilihan maksudnya apa-apa ni Allah dah tentukan dah. Jadi kalau jadi pencuri, macam mana? Allah dah tentukan. Dia macam tu. Itu fahaman Jabariyah tau. Kenapa gagal? Macam mana? Dah Allah takdirkan gagal. Itu fahaman Jabariyah. Siapa yang cakap macam tu, maknanya dia tu grup Jabariyah. Kenapa tak semayang? Apa nak semayang? Kalau Allah dah takdirkan syurga juga aku. Dekat macam tu. Jadi itu namanya adalah aliran Jabariyah. Dia kata manusia ni dia tak ada apa-apa usaha ikhtiar. Allah tidak boleh dilihat, dia kata. Syurga dan neraka tu tak kekal, dia kata. Yang kekal tu Allah. Betul lah, Allah tu kekal. Syurga neraka tu makhluk. Tapi syurga dan neraka tu dia kekal sebab Allah mengekalkan dia. Okey. Menghukumkan kafir terhadap orang yang buat dosa besar, manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendak, bebas. Nak berzina. Berzina lah dia kata, tak berdosa dia kata. Kenapa tak berdosa? Sebab dia kata dah Allah takdirkan kau berzina. Jadi siapa yang berfahaman macam tu, itu namanya fahaman Jabariyah. Fahaman Jabariyah. Menafikan matahari, bulan sebagai makhluk Allah. Ni lagi pelik ni. Dia kata matahari, bulan bukan makhluk Allah. Tapi makhluk siapa pula Jadi itulah aliran Jabariyah. Menyeleweng Ini akidah-akidah yang menyeleweng. Sebab itulah muncul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nak menyelamatkan orang Islam supaya jangan tersesat. Jangan tersesat sampai macam ni sekali Okey, Aliyah Nabiha. Bacakan Syiah yang last kali untuk hari ni. Satu kumpulan yang menzahirkan diri mereka sebagai penyokong dan pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia diasaskan oleh seorang Yahudi Tuhan. Okey, tak apa Aliyah. Kita stop dulu. Kesian Aliyah. Adik dia kacau. Adik dia kacau. Okey, kita bagi pelajar lelaki lah. Adik dia kacau. Okey, kita bagi pelajar lelaki. Apa pelajar lelaki. Zaid Hariri. Lama tak nampak Zaid. Mana Zaid? Ustaz. Zaid sihat ke? Sihat Ustaz, sihat. Alhamdulillah, syukur. Okey, Zaid. Cuba baca yang Syiah tu Zaid. Ia diasaskan. Ia diasaskan oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang berasal dari kota San'a. Abdullah bin Sabah berpura-pura memeluk Islam pada zaman pemerintahan Saidina Umar Khattab. Okey, Abdullah sama lagi. bin Sabah ialah orang yang pertama mendewa-dewakan Saidina Ali radhiyallahu anhu sehingga ke peringkat melampaui batas dengan mengatakan Saidina Ali radhiyallahu anhu ialah Tuhan. Okey, sampai situ dulu.
Okey, Syiah. Syiah ni asalnya nama satu parti politik tau. Aliran parti politik. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya founder dia, nama pengasas dia ialah Abdullah bin Sabah. Dia berasal dari kota San'a. Dia pura-pura je masuk Islam. Sebab dia nak menghancurkan orang Islam. Jadi dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam tu dia mula mendewa-dewakan. Mendewa-dewakan ni maknanya Sayyidina Ali tu diangkat martabat Sayyidina Ali tu sehingga sampai dikatakan Sayyidina Ali tu Tuhan. Macam tu sekali. Dan ada juga orang Syiah mengatakan yang Malaikat Jibril tu, yang Ustaz pernah dengar ceramah lah. Dia kata Malaikat Jibril tersalah hantar wahyu. Patutnya hantar kat Sayyidina Ali. Sampai melampau lah. Sampai tak macam tu sekali. Kalau awak dengar azan dekat negara-negara Syiah, dia akan tambah satu lagi lafaz. Dia akan tambah lafaz nama Sayyidina Ali dalam azan tu. Sayyidina Ali Khalifatullah, dia kata. Dia akan tambah lafaz. Azan tu ada lafaz Sayyidina Ali. Syiah ni, dia ada 5 tau. Dia ada 5 pecahan pula. Dia ada yang Syiah yang rendah. Rendah tu maksudnya mereka tak melampau. Ada Syiah yang melampau. Ada Syiah yang bersederhana. Tapi apa-apa pun, Syiah ni, dia ni orang panggil terkeluar lah, tersesat. Okey, nama-nama Syiah yang lain ialah Syiah Zaidiyah. Awak tengok dalam buku tu. Channel sebut dia. Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Batiniyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ghulah. Ni nama-nama grup yang ada. Nama-nama yang ada. Dan Syiah ni, dia jawatan ketua dia bagi nama imam tau. Imam. Dan dia kata imam ni sama macam Nabi dan Rasul. Dia kata sama. Mana boleh sama kan Nabi dan Rasul. Tapi dia kata imam ni ketua mereka ni sama macam Nabi dan Rasul. Dan dia kata, nombor 2 tu, Al-Quran yang ada sekarang ni, yang kita baca sekarang ni, dia kata Al-Quran kita baca sekarang ni tak lengkap. Sebab tu orang Syiah, dia pandang rendah Al-Quran kita ni. Dia kata Al-Quran kita ada ni tak cukup. Tak lengkap, dia kata. Tak lengkap. Dan dia mengkafirkan, mencela sahabat-sahabat Nabi. Macam isteri Nabi, dia cela Sayyidina Abu Bakar, dia siap ada doa dia tau. Nak baca cakap pun tak sanggup rasa nak cakap. Dia panggil laknatul astagfirullah. Dia mencela, menghina sahabat-sahabat Nabi kecuali Ahlul Bait. Ahlul Bait ni maksudnya ialah ahli keluarga Rasulullah macam Sayyidina Ali, Fatimah, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali. Selain daripada tu, semua dia hina, dikafirkan. Sayyidina Abu Bakar dihina, Sayyidina Umar, semua-semua sahabat Nabi. Lepas tu dia kata yang keempat, imam-imam dia ni, maksudnya imam-imam dia ni, orang panggil macam mana, dia punya ulama' dia lah. Dianggap maksum. Maksum ni maksudnya terhindar daripada dosa. Seperti Nabi dan Rasul. Mana boleh. Yang maksum ni, Nabi dan Rasul saja. Syiah dia cakap sama level kan. Dan mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, Abu Hurairah, Sayyidina Umar, semua dia tolak. Kecuali Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari, Miqdad bin Amru, Abu Ayyub Al-Ansari. Selain pada tu, dia tak terima. Dia hanya terima hadis-hadis mereka ni saja. Jadi itulah dia mazhab Syiah yang perlu kita jauhi. Ada banyak tadi tu, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, yang perlu kita jauhilah. Itulah perbezaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okay, so sekarang ni, apa tugasan yang awak kena buat lagi, kata apa, lagi setengah jam ni kan? Lagi setengah jam ni apa yang perlu awak buat? Okay, yang pertamanya, dekat sini, pengertian ni, dekat pengertian ni dia banyak kan kat situ. Jadi awak ringkaskan apa itu ahli sunnah wal jamaah yang awak faham. Ahli sunnah wal jamaah tu apa? Nanti arahan Ustaz akan hantar dalam grup WhatsApp nanti. Tapi ini Ustaz nak bagi gambaran macam mana kan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ni nama lain ahli sunnah wal jamaah. Jangan buat dalam point tau. Awak buat dalam peta minda supaya awak boleh nampak apa nama lain dia. Apa nama lain dia. Okey, lepas tu awak tengok dalam buku awak, buku teks dekat muka surat 217,
kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang itu nanti awak kena buat isi dan huraian. Yang mana yang bold tu, contoh yang bold tu dapat membersihkan akidah daripada kekeliruan dan kesesatan. Itu adalah isi dia. So awak tinggal buat